Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada guru-guru yang dikasihi. Pada hari ini saya akan berkongsikan kepada semua guru-guru mengenai cara pengisian dan penjanaan sijil berhenti sekolah. Video ini dikhususkan kepada guru-guru tahun 6 yang bakal mencetak dan menjana sijil berhenti sekolah untuk murid-murid tahun 6 yang bakal berhenti tidak lama lagi. Mari kita mulakan. Sebelum itu, pastikan di dalam laptop guru-guru mempunyai Microsoft Excel tahun 2010 dan ke atas kerana sistem ini hanya boleh dijana melalui Microsoft Excel tahun 2010 dan ke atas sahaja. Untuk memulakan, pastikan di dalam email guru masing-masing telah pun dimasukkan tapak sijil berhenti sekolah 2023. Baik, sila klik butang download di dalam email masing-masing. Kemudian, pilih desktop bagi memudahkan pencarian dan klik save untuk simpan. Setelah fail selesai download, guru-guru boleh pergi ke desktop dan klik dan buka fail yang telah pun di-download sebentar tadi. Tunggu sehingga fail dibuka. Kemudian, setelah fail dibuka, sila klik Enable Editing untuk memulakan pengisian. Di dalam tapak ini, guru-guru boleh lihat ada dua bahagian. Pertama, bahagian maklumat dan yang kedua, bahagian sijil. Bahagian maklumat iaitu kotak ataupun tabel untuk mengisi maklumat-maklumat yang perlu dimasukkan di dalam sijil berhenti daripada nombor 1 sehingga nombor 50, dan di bahagian sijil terdapat maklumat yang dijana secara automatik daripada bahagian maklumat sebentar tadi. Maklumat ini masih lagi kosong kerana tiada sebarang pengisian di bahagian maklumat. Untuk mengisi, sebagai contoh saya memasukkan nama murid yang bernama Muhammad Rizwan Saifullah bin Razali. Pastikan guru mengisi nama penuh murid dengan betul dan tepat. Nombor daftar guru-guru boleh dapatkan daripada buku daftar agung yang terdapat di bilik penolong kanan hal ehwal murid. Sebagai contoh, nombor daftar murid ini adalah 6011. Kemudian nombor kad pengenalan, masukkan mengikut format yang betul. Sebagai contoh, 100327 sengkang 145105. Pastikan nombor kad pengenalan guru dapatkan daripada data APDM yang tepat. Kemudian tarikh lahir, sila masukkan dengan format yang betul. Sebagai contoh, 27 Mac 2010. Untuk makluman guru-guru, jika terdapat sebarang keraguan untuk mengisi maklumat, jika guru perasan di bahagian atas sekali ada warna nota-nota merah ini adalah nota untuk panduan guru mengisi. Seperti contoh di bahagian nama, di bahagian nombor kad pengenalan, tarikh lahir, nombor sijil. Di bahagian atas ini untuk memudahkan guru-guru jika ragu cara mengisi, boleh mengikut panduan yang telah pun diberikan. Baik, saya sambung terus kepada tempat lahir. Tempat lahir, masukkan tempat lahir murid mengikut surat beranak yang ada. Sebagai contoh, Hospital Kuala Lumpur. Kemudian nombor sijil lahir boleh didapati daripada data APDM. Sebagai contoh, AA03801. Kemudian tarikh masuk. Tarikh masuk murid boleh dirujuk melalui APDM juga. Sebagai contoh, murid ini masuk pada tahun 1, kita type 02 Januari 2017. Kemudian darjah semasa masuk 2017 pada tahun 1. Nama sekolah dahulu. Jika murid daripada sekolah yang asal tidak perlu isi, cuma tandakan dash sahaja. Kemudian tarikh berhenti perlulah diisi pada hari terakhir murid bersekolah iaitu pada 17 Februari tahun 2023. Kemudian sebab berhenti,
Untuk murid tahun 6, sebabnya hanya satu sahaja, iaitu tamat sekolah rendah. Kemudian darjah semasa berhenti iaitu tahun 6. Kemudian kita pergi ke bahagian tepi sedikit. Okay, ada TPBM, TPBI, TPSN, TPMT, TPPI dan TP Sejarah. Semua ini adalah tahap penguasaan murid di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, PAI dan Sejarah. Semua maklumat ini boleh didapati daripada tapak PBD akhir tahun, akhir sesi akademik yang boleh didapati daripada penyelaras PBD masing-masing. TPBM sebagai contoh, masukkan TP6, TPBI contoh TP5, Sains masukkan TP jarak 4, TP Mat masukkan TP jarak 3, TP Pi TP jarak 6 dan sejarah TP 6 sebagai contoh. Kemudian di bahagian tepi, bahagian co-curriculum persatuan, co-curriculum kelab sukan dan co-curriculum unit beruniform. Untuk ini, guru boleh dapati melalui data PAJSK masing-masing. Sebagai contoh, murid ini kelab persatuannya adalah Kelab Wartawan Muda. Kemudian co-curriculum kelab adalah sukan hoki dan co-curriculum unit uniform sebagai contoh Persekutuan Pengakap Malaysia. Guru-guru boleh mengikuti nama persatuan dengan lengkap daripada data PAJSK masing-masing. Untuk kelakuan sila isikan maklumatnya adalah baik sahaja, sila isi baik dan akhir sekali catatan. Catatan ini adalah ulasan guru mengenai murid sepanjang dia bersekolah di sini. Sebagai contoh, murid ini berpotensi jika diberi galakan dalam co-curriculum. Untuk mengisi ulasan tidak perlu panjang seperti karangan dan berperenggan, hanya cukup sekadar 2 atau 3 baris sahaja pun sudah memadai. Maka telah pun siap maklumat yang pertama. Jika guru perasan, di bahagian sijil juga, guru boleh klik di bahagian atas ini, di bahagian anak panah ini. Okay, di bahagian nombor 1 telah pun masuklah nama yang telah pun kita masukkan sebentar tadi. Ini dia maklumat yang telah pun dimasukkan satu. Dan ataupun cara yang kedua, jika guru mungkin ada yang telah pun ada data mentah ataupun data yang ambil daripada PDM, nak copy paste supaya kurang kerja untuk menaip, guru boleh ambil. Sebagai contoh, saya ada data maklumat. Okay, maklumat ini maklumat yang saya update ataupun saya download daripada APDM. Maksudnya kita ada nama penuh, kita ada tempat lahir dan kita ada maklumat sekolah asal, TP. Jadi jika guru ada, guru boleh copy paste. Sebagai contoh, saya tunjuk cara. Jika guru hendak copy paste, kita ambil dua nama ini, dua nama murid ini, iaitu Hasif dan nama Mas Mulyana. Kita tekan copy dahulu. Kemudian kita pergi ke tapak ini tadi. Apabila guru hendak paste, pastikan pergi ke bahagian paste atas ini dan hanya pilih untuk bahagian sebentar ya, bahagian formula sahaja. Guru jangan ambil paste secara melulu. Pastikan maklumat yang dikopi dan paste itu mengikut format yang betul untuk sijil berhenti. Ini ada dua nama. Contoh nama murid yang kedua adalah Hasif dan nama murid yang ketiga adalah Mas Mulyana. Saya ulang lagi sekali untuk cara copy paste.
Jadi kita dah ambil dua nama ini, kita pergi copy maklumat-maklumat yang ada, kita boleh copy sehingga hujung, kita tekan kanan, kita pergi kepada copy dan kita boleh paste di maklumat yang telah pun ada. Pastikan bila hendak paste, sila ambil kotak value sahaja. Paste option value. Saya tunjuk lagi sekali ya. Paste option value. Bukan formula tetapi value. Dia akan copy value sahaja yang ada daripada asal. Jangan paste daripada sini kerana dikhawatiri berlaku pertindihan ataupun kotak yang dimasukkan tidak seragam. Maka adalah 3 maklumat murid yang telah pun dimasukkan. Untuk makluman guru, pastikan segala maklumat yang diisi adalah tepat dan benar bagi mengelakkan sijil tersilap ataupun salah maklumat yang dimasukkan. Bagi mengelakkan kesilapan, guru-guru boleh menyemak nota-nota berwarna merah di setiap kotak atas ini bagi membetulkan maklumat-maklumat yang ada. Baik, setelah semua maklumat murid, sebagai contoh kelas ada 40 ataupun 30 orang, setelah selesai semua maklumat diisi, guru boleh mula untuk mencetak sijil. Untuk mencetak sijil, ini bahagian untuk mencetak, guru boleh klik di bahagian anak panah dan boleh mencari nama murid-murid yang telah dimasukkan. Contohnya, saya hendak mencetak nama murid yang bernama Hasif. Okey, ini maklumat yang telah dimasukkan sebentar tadi dan guru boleh mula pergi ke bahagian file, boleh pergi ke print. Selepas pergi print, guru boleh mulakan cetakan. Untuk makluman semua, saiz dan tapak ni telah pun mengikut sijil berhenti yang telah pun disediakan oleh pihak sekolah. Jadi guru tak perlu bimbang. Tetapi apa yang perlu dibimbangkan jika kerana printer berlainan, jadi untuk mengelakkan kesilapan ataupun mungkin ada bahagian maklumat yang tersorok ataupun tak nampak, guru boleh tekan di bahagian ini, di bahagian bawah ini, dia show margin ini, guru boleh tolak di ke atas ataupun ke bawah, ke tepi ataupun ke kanan ataupun ke kiri untuk memperbetulkan maklumat yang ada. Jadi guru boleh letak dan boleh mula mencetak dan tekan print. Jadi bila guru tekan print, dia akan cetak maklumat yang telah pun dipilih sebentar tadi. Kemudian setelah selesai maklumat yang kedua, boleh pergi kepada maklumat yang ketiga dan semua maklumat yang ada di sini dijana automatik daripada bahagian maklumat tadi. Jadi boleh isi di sini. Okey. Jika guru-guru nak mencetak tetapi nampak ada kesilapan yang tidak perasan, waktu nak mencetak baru perasan ada kesilapan, guru jangan sesekali mengubah di kotak-kotak bahagian sijil ini. Kerana sijil ini hanyalah sebagai paparan sahaja, tidak boleh diubah. Sebagai contoh, kita nampak di nota merah ini, dilarang mengubah apa-apa data yang dipamerkan jika ada sebarang pembetulan sila edit pada bahagian maklumat. Sebagai contoh, nama murid Mas Mulyana ada kesilapan di TP bahasa Inggeris. TP bahasa Inggeris TP3. Tetapi sebenarnya dia TP4. Jadi guru tidak boleh edit sama sekali di sini. Hanya perlu pergi balik di bahagian maklumat, pergi kepada kesilapan sebagai contoh tadi, nama Mas Mulyana tersilap di bahagian TPBI. Okey, jadi masukkan TP4. Setelah masuk TP4, kita pergi pada bahagian sijil dan automatik di bahagian ini telah pun berubah mengikut maklumat yang telah pun dimasukkan sebentar tadi. Diharapkan semua guru-guru dapat gambaran cara untuk mengisi dan mencetak sijil yang ada yang telah pun disediakan ini. Guru-guru boleh menukar nama-nama yang ada di sini. Yang bermaksud kosong ini maksudnya maklumat yang di bahagian maklumat masih lagi belum diisi. Jadi saya berharap guru-guru dapat mengisi maklumat dan pesanan saya lagi satu, pastikan
Bila hendak tekan print, sebagai contoh, bila nak tekan print, guru diminta untuk membaca semula, menyimak secara ringkas, secara teliti maklumat yang hendak dicetak di atas sijil berhenti. Sebagai contoh, sebelum tekan print, baca secara teliti. Jika berpuas hati, nama, nombor IC dan semua tiada kesilapan, bolehlah guru tekan print. Jika ada kesilapan, guru boleh membetulkan di bahagian maklumat. Okay. Setelah selesai, andai kata guru telah pun selesai untuk memasukkan semua maklumat, guru bolehlah terus tekan sahaja bahagian close dan boleh sahaja tekan bahagian save. Okey, jadi ini maklumat tadi, jadi boleh tutup dan guru boleh print dan boleh serahkan sijil yang telah pun dijana kepada guru besar untuk pengesahan. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sebarang masalah boleh dirujuk kepada saya untuk terutamanya di bahagian formula. Jika ada formula yang terlari ataupun formula yang mungkin tersilap, boleh maklumkan kepada saya. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.